Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma syah'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Alhamdulillah yang saya kasihi tuan-tuan imam, ahli tuan kuasa surau Margosa, ya, Ulul Albab Taman Margosa, ibu-ibu, bapa-bapa rahmati Allah. Tak lupa kepada yang buat live pada malam ini. Yang pertama, ya, Abang Abu Bakar Osman daripada page Audio Kuliah. Begitu juga dengan Abang Azian Hassan juga daripada page Syiar Kuliah. Alhamdulillah. Tuan-tuan rahmati Allah, malam ini kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Muhimmah pada muka surat 11, pada perkataan pengarang, ketahuilah olehmu, hai segala perempuan, jikalau banyak sekalipun amal kamu, apabila tiada redha oleh suami kamu, nescaya tiada diterima segala kamu. Memang bahasa dia banyak kamu. Ya, maknanya kitab Jawi ni tuan-tuan, itulah terjemahannya. Dipermudahkan maksud dia, wahai isteri-isteri yang salihah. Walaupun ya ibu-ibu banyak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam masa yang sama menyebabkan suami itu marah, dalam masa yang sama menyebabkan suami itu terasa hati, dalam masa yang sama tidak melayan suami ini kerana menumpukan ibadah. Contohnya semayang rajin, alhamdulillah, bagus. Puasa sunat Isnin Khamis, alhamdulillah. Dengan bertudung litupnya, alhamdulillah. Dengan berjubahnya, berstokinnya, ada sarung tangan lagi, alhamdulillah. Nak jaga aurat. Maknanya daripada segi syariat, menjaga apa yang Allah Ta'ala suruh jaga, alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama meninggikan suaranya kepada suaminya, itu malang sungguhlah. Dalam masa yang sama ia tidak mentaati perintah suaminya, yang mana perintah itu tidak membuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni tak boleh. Walaupun ibu-ibu banyak solat, walaupun ibu-ibu banyak, ya, daripada segi puasa sunatnya, puasa tatawu'nya, walaupun ibu dengan semayang sunatnya banyak, tetapi apabila tidak diredai suami akan perbuatan-perbuatan kita itu, maka tak diterima pahala ibadat. Masya Allah, sampai begitu sekali. Sebab tu Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Nabi menyatakan, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Kata Nabi, mahukah kamu, wahai umatku, aku memberitahu tentang isteri-isteri yang duduknya dalam syurga. Ni Nabi beri suatu, ya, ingatan kepada isteri-isteri, termasuklah kepada suami-suami, bagaimana nak jadikan isteri itu sebagai isteri syurgawi. Yang hari ni budak-budak kita suka masuk dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Instagram, perkataan, slogan til jannah, trademark tu, atau kita panggil pick up line, til jannah.
til jannah hingga ke syurga. Bagaimana sebenarnya pemahaman maksud til jannah tu dalam hadis ni? Jangan main sebut je til jannah, tapi tengkin suami, abang masak nasi, isteri suruh suami masak nasi. Pasal apa? Dia nak tengok sambungan drama Korea, contoh. Saya dah kata hari tu, petua orang bagi, kalau isteri suruh buat sesuatu dengan nada tinggi, kita suami kena jawab dengan nada tinggi juga. Macam mana nak jawab? Ya, bila isteri kata, abang masak nasi, kita pun tengkin balik, berapa pot nak masak? Ingatkan marah. Rupanya takut juga tuan-tuan, berapa pot nak masak ya, berapa cawan nak masak nasi tu. Walaupun kita kata til jannah, jangan semata-mata di bibir, semata-mata hanya dilafazkan. Kerana apa? Til jannah ni ada syarat dia. Apa kata Nabi SAW? Isteri yang duduk dalam syurga til jannah ini kullu wadudin walud. Setiap isteri yang dia ini memberikan suaminya itu anak yang ramai. Sebab Nabi menyatakan ia menjadi saksi kepada umat dia yang ramai di akhirat nanti. Tuan-tuan, ibu-ibu, macam mana dapat anak yang ramai kalau suami tak boleh pegang, suami tak boleh rapat, baru nak bermesra dan bermanja, ibu-ibu dah menjauhkan diri, ibu-ibu dah tarik muka masam, ibu-ibu dah kata penat lah. Ada tak? Ibu-ibu dah kata apa dia, saya ni bang, kalau abang nampak saya bubuk masker dekat muka ni, masker tahu jenuh nunggu masker tu nak kering tu, yang tu lah masker yang bubuh kat pipi tu, lepas tu tutup dengan mentimun dua tu kan, dua potong tu. Suami ni nunggu je bila nak kering masker ni, lele halio je nunggu, jangan marah. Kita pun bagi tahu, abang saya pakai masker seminggu 4 kali. So masa saya pakai masker 4 hari 4 kali ni, don't disturb me, okay? Udah. Itu yang anak kadang-kadang 5 tahun seorang. Pasal apa? Pasal yang Nabi sebut kullu wadudin walud ni, isteri yang boleh memberikan anak yang ramai kepada suami ini, apa dia? Yang sentiasa melayani suaminya, yang sentiasa melayani keinginan, ghariza, desires, minta maaf sebut. Inilah isteri yang syurgawi. Apa salah isteri datang kat suami sambil pegang-pegang, cupin telinga ni, ibu-ibu apa jangan marah, pegang-pegang. Suami pun manja, suami kata gelilah. Ada tak? Meremang bulu rama dengar. Apa salah suami pergi kat isteri, pegang pipi ni, dah apa cerita Hindustan ni ustaz ni dalam cerita Hindustan je ada yang ustaz sebut ni. Dah pegang pipi ni, apa isteri buat? Terus sambur tangan ni, terus kucuk cium. Itu maknanya ada muqaddimah sebelum wadudul walud. Berlaku tak bapa-bapa di rumah? Ada tak apa? Ada tak benda ni buat di rumah? Ada tak sunnah-sunnah ini yang disebut oleh Nabi ini? Ada tak? Ke di rumah bertempik je, isteri bertempik, berambai! Itu bilanya nak romantik ni. Timbul muskilah bila isteri berkata, ustaz,
Bukan tak nak layan orang tua tu, bukan tak nak manja orang tua tu, tapi ustaz kena faham, kami adalah working woman. Kami adalah perempuan yang bekerja, ustaz. Nak harap dia seorang, dia tak mampu, ustaz. Nak sara keluarga ni, maka saya kena bekerja. Betul ibu-ibu ya? Ada isteri terpaksa bangun subuh-subuh pukul 5 pagi, dah bangun dah, buat nasi lemak. Nasi lemak daun pisang, sudahlah masak nasi lemak, buat pula sambal tumis, bungkus pula. Kemudian pergi hantar ke kedai-kedai, akhirnya dia letih. Kerja di rumah dia kena buat, extra work dia kena buat untuk membantu mencari saraan keluarga. Ni rungutan. Lalu mereka mengatakan, ustaz, bila kami pun sama kena cari rezeki, sedangkan rezeki ini adalah kerja orang lelaki, suami, tapi kami kena ambil peranan, we take a part, ambil peranan, maka kami letih. Bila letih, dia nak menggatal pula. Oh, katanya menggatal. Sorry lah, letih lah, nak rehat lah. Ya, dia masuk bilik, boleh belah lalu. Jangan marah ibu. Maka kalau begitulah ibu-ibu masih tak dapat jadi wanita syurgawi. Kerana apa? Tidak sabar dengan dugaan yang Allah beri. Dan suami-suami yang ada isteri yang bekerja macam tu, kena sabar. Kena sabar, bapa-bapa. Jangan sampai dalam hati itu mengatakan, nusyus, ini deraka ni, nak pegang sikit pun tak boleh, nak bermanja sikit pun tak boleh, muka macam singa betina, nerakalah kamu. Neraka tempatnya. Jaga-jaga bapa. Kita kena ada perasaan apa dia, kasihan, perasaan orang kata ihsan kepada isteri. Dia letih, dia bekerja, kita faham, dia letih, dia bekerja, dia tolong aku mencari rezeki, maka doakan untuk dia, Allahumma ya Allah ighfir laha. Macam mana Nabi berdoa kepada Allah untuk Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma ighfir li Aisyata, wa ay Allah, ya Allah ampunkan dosa-dosa isteriku Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Tuan-tuan rahmati Allah, Nabi sebut lagi apa itu isteri yang disebut sebagai til jannah ini, yang masuk surga ini. Yang kedua, idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha. Yang kedua, sekiranya isteri ini ada membuat apa dia, suami marah atau dia marah kepada suami. Dua benda, idza ghadibat, apabila dia sama ada kadang-kadang marah pada suami. Contoh, macam-macam lah contohnya. Tidak ibu? Kita tunggu suami balik makan, betul? Tengah hari tadi dah masak dah makan dah, tapi malam kita panaskan balik lauk-lauk, betul tak ibu-ibu? Kita cek menu yang ada tengah hari tadi, satu tak ada, tak cukup. Apa dia? Sambal nyong. Kata orang Perak, sambal nyong, sambal kelapa. Kita tahu suami kita ini peminat sambal nyong ni. Maka ibu-ibu pun tumbuk bukan dengan blender, sebab tahu suami ni, kenal suami ni, bukan kejap kahwin dengan dia dah 15 tahun, 20 tahun dah kenal perangai dia ni. Kalau nak makan sambal nyong tak boleh blender. Pasal apa? Dia tak suka, dia nak yang natural, yang ditumbuk dengan lesung batu. Ibu-ibu tumbuk lepas maghrib tu, potong pula timun, bubur bawa tudung saji, elok je hidangnya, macam tengah hari tadi, dengan penuh kasih sayang ibu-ibu letak bawa tudung saji. Pasal apa? Dengan harapan nanti suami balik makan sama-sama dengan anak-anak. Anak-anak pun kita pesan, jangan kamu cekoh, kata orang Parit, jangan aroi cekoh. Selagi bapak kamu tak cekoh, kamu jangan cekoh. Garang mak ni.
tahu cekur, jangan pegang, jangan sentuh, don't touch this. Balik-balik dengan penuh harapan, kita dah nunggu suami nak makan sama-sama, balik-balik suami sedawa. Sedawa pula bau kurma kambing. Udahlah baliknya lambat, tak apalah kalau balik lepas isyak terus balik. Tapi suami udahlah balik lambat 10.30, 10.45 dekat sebelah. Balik-balik pula bila isteri kata, bang jom makan, lama dah anak-anak nunggu bang, lapar, saya pun lapar. Suami terus sedawa je jawab, makalah abah dah makan tadi dekat rumah orang kenduri, ada kenduri pula malam ni, malam-malam dia membuat kenduri sedap, kurma kambing. Ya ini isteri ghadibat, marah. Oh, tengoklah yang budak-budak kata mak engkau hijau tu, ni lah dia. Dia tukar jadi green makhluk monster, green monster, incredible Hulk. Jaga bapak-bapak. Isteri kata, klien kali next time remember, kalau tak nak makan di rumah ni, ada jamuan ke, kenduri ke, bapak kenduri ke, bagi tahulah, kabarlah. Saya nunggu, anak nunggu. Tengok anak tu ada yang dah tidur terbongkang tu, kebulah. Apa ni? Begini. Kalau apa ni tak payah masak lah. Betul tak ibu? Ada dah cakap minta ibu? Incredible Hulk. Jaga. Ghadibat, marah tu. Marah. Au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha, atau suami yang perangai apa itu. Suami pemarah. Usia ilaiha ni bermakna suami ini suka menyindir isteri. Dah lah bodoh pula tu. Jaga bapak. Ni cerita ni mesti ada kerjasama suami dan isteri kita. Mu'immah ini kita tak cerita isteri je, kita mesti cerita dua-dua, baru betul. Ada muafaqah, ada muafakat, baru betul. Isteri pun tak boleh marah suami ghadibat tanpa sebab. Apa salah isteri cakap dengan nada sayu, dengan nada yang sedih, abang, kami tunggu abang nak makan sama. Kenapa abang makan kat luar? Tahulah abang ada kenduri bang, tapi saya tunggu dengan anak-anak, perut saya lapar bang, tunggu abang. Suami ni bila itu nada dia, insya-Allah tak usah risau ibu-ibu, dia akan kata okey, jom kita makan. Walaupun abang dah kenyang, tapi abang rasa abang nak makan lagi. Cukup 3-4 kali buat macam tu, naik gula kencing manis, insya-Allah. Tuan-tuan jangan marah. Jangan marah. Bapak kalau nak makan di luar, pesan awal-awal. Tell your wife, bagi tahu malam ni abang makan tau, ada jamuan tau. Ya? Jadi makanlah dulu ya dengan anak-anak. Cakaplah macam tu. Betul ustaz, tapi masalahnya ustaz, orang ajak secara ad hoc katanya. Tiba-tiba je ustaz orang kata moh ke rumah ada kenduri, nak mana ustaz? Takkan nak nolak. So apa? Masa sebelum ngadap makanan tu, rajin-rajinlah angkat handphone, call isteri. Yang abang ni ada jamuan ni, ada kenduri ni, ayang makan dulu ya, sorry. Ataupun ayang, abang ada jamuan ni ya, tapi abang makan sikit, ada kosong lagi ruang dalam perut ni, tak usah risau, balik abang bantai di rumah pula pun boleh ya. Baik. Usia ilaiha, saya kata tadi, saya ulang balik, apa dia? Ataupun suami ini yang mula apa dia? Takbih, yuqabbih. Apa makna tu takbih wa yuqabbih ini? Dia yang memburuk-burukkan isteri. Saya tadilah
Dah lah bodoh pula tu. Ya, bila bawa balik, ya, mi kari ke apa ke, isteri makan, baguslah bawa balik. Isteri makan habis. Isteri kata, bang, kenapa beli sebungkus bang? Belilah 2 bungkus, sedap sangatlah bang. Memang sedaplah mi kari ni bang. Kita yuqabbih, kita hina isteri ini. Memanglah tak cukup, badan pun apa gajah. Jangan cakap macam tu. Pasal apa? Inilah punca isteri meninggikan suara, bapak-bapak. Ingat tu. Inilah punca isteri tinggikan suara. Isteri tidak menghormati suami. Kerana apa? Kerana suami tidak hormat dia. Ya. Apalagi al-ghadiba zawjuha, atau ibu-ibu membuatkan suami ini marah. Tadi ibu-ibu marah, kemudian suami ibu-ibu pula marah. Dalam rumah tangga yang menyebabkan tidak bahagia, apa dia? Marah lawan marah. Minyak disimbah kepada api. Habis. Api dia kena ada unsur air. Apa dia tuan-tuan? Api kena padam dengan air bagi sejuk. Macam itulah rumah tangga kalau nak bahagia. Kalau sama-sama, seorang api, seorang minyak tanah, dia akan jadi marak. Yang ini yang bercerai-berai ni. Dan apabila isteri mendapati suaminya itu marah, qalat, ibu ni petua. Maka isteri yang salihah, ahli syurga, nak jadi ahli syurga, zaujah til jannah ini, nak jadi isteri hingga ke syurga ini, apa sifat dia? Qalat, hazihi yadi fi yadik, ini tanganku di tanganmu. Apa maksud dia, ibu? Kalau suami ni marah, bengang, ibu-ibu cepatlah letakkan tangan ibu-ibu di tangan suami ini. Ya'ani seolah-olah kita bersalam, kita pegang tangannya, termasuk dalam maksud itu. Bersalam, pegang tangannya. Kemudian apa yang disebut oleh wanita syurgawi ini? La attailu bi ghamdi hatta tarda. Wahai abang, jangan marah. Abang, forgive me. My dear honey, forgive me. Maafkan saya abang. Saya minta maaf abang. Saya tak boleh tidur kalau abang tidak redha kepada saya. Ini cerita yang disebut oleh pengarang kitab ini. Ibadat ibu-ibu tak akan diterima sehingga suami redha. Itu maksud sini, hatta tarda. Nabi kata apa dia? Ibu-ibu yang baik, ibu-ibu yang sabar, ibu-ibu nak masuk syurga. Apa dia? Bila suami marah, walaupun bukan salah ibu-ibu. Ya, bukan salah ibu-ibu. Apabila cawan dilanggar oleh suami, suami terterajang cawan, suami ni marah, ni apa cawan letak merata ni? Sakit kaki aku tak nak, terajang cawan ni. Siapa letak merata ni? Kita tahu yang letak tu dia. Dia marah. Suami ego, suami egoistik. Kita tahu yang terajang tu dia. Tapi ibu-ibu, jangan nambahkan maraknya marah api ni tadi. Jangan simbah dengan minyak. Jangan. Bukan awak yang letak cawan itu tadi. Awak lah minum tadi. Orang tua ni marah-marah orang pula. Jangan. Pegang tangan suami ni ibu-ibu. Abang, jangan marah. Okey, minta maaf lah. Mungkin saya yang terletakkan cawan itu. Boleh ibu akak? Boleh tak nak jadi wanita syurgawi ni? Bukan senang. Ya betul, salah orang tua tu. Dah lah lupa bongok pula tu kan. Jangan marah. Bapak-bapak jangan marah. Itu je ngajarnya. Betul ibu-ibu. Tapi ibu-ibu, apa salah kita menjadi manusia yang sabar, penyabar?
Pegang tangan suami ini Nabi bagi cara psikologi, secara psikologi, secara orang kata dalaman, menenangkan, bagaimana nak mengubat suami yang baran ni. Bagaimana? Kita kenal dia, baran dia ni, kita tahu dia ni jenis tak boleh nak dinasihati, kita tahu. So ibu-ibu, jangan kita menjadi minyak yang disimbak kepada api. Kerana apa? Akhirnya berlaku perceraian. Jangan. Kita tahu mulut dia ni jahat, dia ni baik orangnya, tapi mulut ni laser, mulut ni jahat. Ya Allah, ini yang maksud Nabi usi'a ilaiha ni. Usi'a ilaiha, apa maknanya? Mulut dia tu. Allahu Rabbi. Ibu, pegang tangan suami abang, jangan marah. Kalau abang marah, tak lena saya tidur. Super. Abang, jangan marah. Saya minta maaf ya abang ya. Kalau abang marah, ya, mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Oh, ya ibu-ibu kan? Oh. Atau ustaz kalau dia marah juga macam mana ustaz? Naik tangannya. Masa ni ibu-ibu gunalah ilmu dahulu yang ada, black belt, taekwondo, karate dan sebagainya. Oh, naik dah dia. Jangan buat interview ibu, saja gurau je. Nak masuk syurga dah ibu-ibu? Inilah dianya. Sebab itu disebut oleh ulama, idza ghadiba zawjuha li ayyi sababin. Ini kata syarah ulama pada hadis ini ya. Apabila suami ini marah dengan apa jua sebab, ya, maka fasbir, hendaklah dia itu bersabar. Memang kebiasaannya zalamah zawju'a bina'win taksiri fi infaq. Betul ibu bapa-bapa, tengok ya, syarah dia ni memang hebat. Dia kata ingat suami-suami, kadang-kala kita marah tapi kita tak ambil berat kenapa isteri marah. Ini penting. Ingat suami-suami, isteri marah kepada kita ni kadang-kadang bersebab. Apa sebab? Yang pertama kata ulama ini, zalama azauju'a bina'wi taksiri fi infaq. Apa dia? Suami ini kadang-kadang tak beri belanja rumah. Tidak ibu? Ni yang dalam hantu Kak Limah kan, ya, apabila isteri dia bagi tahu pada, ya, yes Kupang, Allah irahat, dalam babak tu, bang, gas habis. Bila sebut gas habis, dia merungut tu. Apalah dia kata, baru je beli udah habis. Bapak tahu tak, kadang-kadang isteri mengeluarkan belanja daripada daba. Kata orang Perak, daba, ambil duit beli gas. Kita tak tahu. Kita rasa kita baru je beli gas tu, sebenarnya gas itu sudah lama habis. Pasal apa cepat habis? Sebab kita melantak kuat. Jangan marah. Kita ni melantak kuat. Itu suruh masak ini, suruh buat rebus itu, suruh buat apa benda ini, goreng karipak lah, inilah. Habislah gas tu. Bila habis gas tu, kita marah isteri. Kita kata, ni awak lah ni sedut gas tu. Sedut gas tu. Mana orang tu tak marah? Jaga benda-benda ni. Ni kata ulama, bukan kata saya. Sudahlah belanja kita tak bagi. Kalau bagi pun tak cukup. Gulanya cepat habis. Gasnya, yang paling banyak orang perempuan stres ni gas lah. Gas masak tu dah habis. Dah lah nak panggil orang hantar gas tu pun satu air juga, lambat ngantarnya. Suami lambat bagi duit nak beli gas. Jaga memang benda ini akhirnya akan menyebabkan pergaduhan dalam rumah tangga. Sebab apa? Isteri stres. Sebab itu isteri marah. Kita marah pada isteri, kita kata biadab, deraka, kurang hajar punya perempuan, nusyus. Tak betul. Sebab kita nusyus kepada Allah Ta'ala dulu. Jaga-jaga benda ni bapak-bapak. Mesti kita pastikan belanja di rumah ini cukup. Apa tak ada? Abang nak keluar ni, sebut sekarang. Apa tak ada?
Macam tu. Macam kita pergi kedai, tuan-tuan, seronok tak bila kita kata pada orang yang pelayan kedai atau toki kedai datang, dia nak order apa, kita tanya apa ada, dia jawab semua ada. Seronok kan? Semua ada. Lepas tu kita pun minta kotiau kungfu satu, kotiau kungfu tak ada. Tadi kata semua ada. Lepas tu dah tak ada pula. Kotiaunya tak ada, kungfu je tinggal. Alhamdulillah, lagi teruk. Tadi kata ada. Memang saya kata semua ada, tapi dah habis. Alasan mesti ada. Kalau kita sebagai customer seronok pergi kedai, apa ada, semua ada. Tak payah tengok menu, order je dapat. Begitulah isteri seronok bila dia order je, suami kata okey abang beli. Apa lagi? Okey. Apa lagi ada tak yang nak dibeli ni? Bagi tahu abang. Buat senarai. Itu yang suami pergi pasar. Pergi pasar rapat setia tu. Saya pergi, tuan-tuan, tengok ada suami-suami ni bawa senarai panjang, list barang. Dia pun catat, dah beli catat. Aku tengok tangan dia tu, dia buat troli bakui tu, ya, penuh sayur, penuh dengan ikan. Saya pun tengok dia. Saya kata, itu list apa tu? Lain macam panjangnya. Oh, ni orang rumah suruh beli ustaz. Ni ustaz dia kata. Ustaz, daun cenderum yang macam mana? Daun cenderum, tanya aku. Kenal daun cenderum? Apa? Jaga-jaga. Ya. Kadang-kala ada suami yang dia memang tak kenal, tapi ada suami ibu-ibu yang dikenal. Sebutlah apa benda pun. Ya. Jangan kata daun cenderum, lidah buaya pun dia tahu. Jangan main. Orang lain dia tangkap buaya, ambil lidahnya. Bukan apa itu. Ya. Maknanya apa dia? Suami yang prihatin ini, bila isteri tak stres, dia akan menyebabkan isteri tak marah. Itu makna dia rumah tangga berjalan dengan baik. Ya. Apa lagi? Au jawri fi qismatin. Ini yang kahwin dua. Bila kahwin dua, apa dia? Tidak adil dalam pembahagian giliran. Jaga. Pergi rumah bini muda je. Pasal apa? Bini muda itu lawanya macam Mira Filzanya. Laki kata bergetah, jangan marah. Saya sebut bergetah. Bila kita kata pergi rumah bini muda ke, ustaz, 4 hari saya di sana, 3 hari saya di rumah bini tua. Ingat nak kurangkan lagi, 2 hari je rumah bini tua. Atau ngapa 2 hari je bini tua? Patut sampailah adil. Ustaz, bini tua apa boleh dibuat? Buat sendal lengan je kata. Tak. Jaga suami-suami cakap apa itu. Yang ini ustaz kena balik. Pasal apa? Model. Pasal apa model? Pagi tengok rasa redup, malam tengok rasa hangat. Jaga bapak-bapak. Kadang-kala benda-benda macam ini yang menyebabkan isteri ni dia jadi marah. Kemudian kita kata isteri yang marah itu apa dia? Sebagai nusus derhaka. Tak betul. Dan ibu-ibu yang sabar, Allah janjikan syurga. Ingat ibu-ibu ya, sabar. Walaupun suami rapi itu, ya, kita tahu jenis kedekut, tak hidung masin, tangkai jerin. Kita tahu perangai dia jenis barat. Tapi ibu fasbir, sabar, ja'at hatta tada'a yada'a fi yadi zawjiha. Ibu-ibu pergi pegang tangan suami ini, lalu ibu-ibu minta maaf. Walaupun saya kata tadi, saya ulang balik, apa dia? Walaupun bukan salah ibu-ibu, bukan salah ibu, betul, tahu salah suami itu sebenarnya, tapi ibu boleh besar jiwa ni, boleh besar hati ini, pergi kepada suami, ulurkan tangan, mohon ampun dan maaf. Walaupun saya ulang balik, itu salah suami, iya, salah dia,
Habib Ibu sabar, pegang tangan dia, minta maaf lah bang kalau saya salah. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Saya kalau dengan orang rumah, belum orang rumah cakap apa itu, saya pun ya rasa macam kesian pula. Kadang kita ni marah. Bila kita marah, kena tahulah macam-macam dia rumah kan, ya, dengan kucingnya, dengan anaknya, buat semuanya kan. Bila kita tegur, kadang kita tinggi suara, ni apa ni? Ni yang kita suami ego. Datang isteri pegang tangan, isteri kata, bang minta maaf lah, salah saya kalau saya salah. Habis turun balik marah tu. Itu Nabi sebut dalam hadis ni. Daripada Imam An-Nasai ni, Sunan Kabirah, Sunan Al-Kubra, Sunan Al-Kubra, kitab Sunan Al-Kubra. Jangan main-main dulu. Ni cara dia supaya mengekalkan kebahagiaan rumah tangga. Kalau tak dia jadi stres. Dia stres stres. Bila stres bergaduh. Bila bergaduh ni yang bercerai ni. Walaupun sebelum kahwin hari tu jadi wedding of the year, berkahwin grand. Bukan itu saja, masa nak melamar itu buat siaran langsung pula. Will you marry me? Ya. Jangan marah. Ikut style orang putih. Will you marry me? Ya, lama-lama makan biskut Mary je. Jangan marah. Tuan-tuan rahmati Allah, sebagai penutupnya, untuk ingatan para suami, Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adati al-mar'atus salihah. Di antara 4 punca kebahagiaan rumah tangga perkahwinan, yang pertama apa kata Nabi? Al-mar'atus salihah, perempuan, isteri yang salihah. Dan siapa itu isteri yang salihah ini? Iaitu isteri yang sahibatuddin. Kata ulama, apa dia? Seorang yang sahibatuddin ni apa maknanya? Yang pandai dalam agama, yang mendapat pendidikan agama. Ingat ya bapak ya, didik. Kalau isteri ni tak pandai agama, didik isteri ni dengan agama. Bawa kuliah maghrib macam malam ni. Isteri nak pergi kuliah doa, nak mengaji di kuliah doa, izinkan, hantar isteri pergi kuliah doa. Walaupun kita lepas itu, lepas hantar pergi tidur waktu doa, tak apa, malu. Hantar isteri ni kuliah doa, hantar, ikut apa, bawa sekali pergi kuliah maghrib, supaya isteri ni menjadi sahibatuddin, kata ulama, menjadi orang yang pandai agama. Bila pandai agama, tahu hukum hakam, tahu benda ni haram, benda ni halal, benda ni salah, benda ni namanya derhaka, yafra'u bin nazar ilaiha. Apa dia? Kita ni akan menjadi seronok. Yafrah bermakna yas'ad, seronok, bahagia. Pasal apa? Bila melihat isteri yang penuh dengan pengetahuan agama, akhlak dia, ketaatan dia, wa bi ta'atiha lahu, wa hiya afifah tahfazu nafsaha idza ghaba. Apa kata ulama? Bila kita tak ada di rumah, isteri ni tahu hukum akam dia, tak boleh ajak lelaki bukan mahram masuk dalam rumah. Bila orang datang, Assalamualaikum, isteri pergi buka pintu, masuklah, suami tak ada di rumah, tapi masuklah. Bergurau-gurau, bertepuk-tepuk tampar dalam tu. Ini yang menyebabkan pergaduhan, perceraian. Kerana apa? Kecurangan, tidak bahagia. Yang kedua, wal maskan wasi', dan juga rumah yang luas. Makna wasi' luas di sini apa dia tuan-tuan? Rumah yang orang kata sesuai, rumah yang murihah, yang mereatkan kita. Itu maksud dia. Bukan mestinya wasi' itu rumah banglo besar yang kata-kata ribu, yang harga setengah juta. Bukan maksud itu dah. Maknanya rumah yang di dalamnya ada 3 bilik paling kurang. Ni kata ya
almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz, rumah orang Muslim yang disebut sebagai maskanul wasi' ini, rumah yang sesuai ini, tak semestinya mahal, tak semestinya juta-juta, tapi cukup satu rumah walaupun kecil, tapi ada 3 bilik, yang mana 1 bilik untuk suami isteri mak ayah ini, 1 bilik untuk anak lelaki, 1 bilik untuk anak perempuan, sebab mereka kena dipisahkan apabila berumur 10 tahun. Itu maksud dia. Ustaz, hadis ni yang rasa stres ni Ustaz, kata suami pula. Kenapa Ustaz kata wa maskanul wasi'? Ustaz, rumah besar, mana mencari rumah besar Ustaz? Awak ni pion je kerjanya, kerani PT je Ustaz, gaji tak besar. Macam mana nak ikut hadis ni Ustaz, nak dapat bahagia ni? Bukan itu maksudnya rumah mewah, rumah mahal, rumah ada kolam renang depan. Bukan maksudnya itu. Rumah yang menepati ciri-ciri Islamik. Walaupun kecil tuan-tuan, walaupun rumah kos sederhana, walaupun rumah PPRT sekalipun, asalkan memenuhi ciri-ciri ini. Apalagi yang ketiga, wal jarus salih, jiran yang saleh. Tu pun akan menyebabkan kita stres kalau berjiran dengan jiran yang tidak saleh, berjiran dengan jiran yang jahat mulut. Jaga-jaga ibu-ibu. Kena pula isteri mengumpat suami bersama dengan jiran sebelah, lagi stres. Suami aku tu kalau buat makan badak sumbu pun galah. Jaga. Bila suami balik rumah, jiran sebelah gelak dah, sengih dah. Pasal apa? Jiran kata badak sumbu dah balik dah. Jaga ibu-ibu. Bapa, kalau dapat jiran yang jiran yang jahat ini, memang akan menyebabkan rumah tangga kita boleh menjadi berantakan. Sebab apa? Jiran ni punya mulut. Kamu indak ke minta suami kamu belikan gelang? Tengok aku ni besar jam ni gelang. Tengok aku ni suami aku beli gelang ni, lawa ni. Kamu indak minta suami kamu? Ini yang menyebabkan pergaduhan. Bila isteri mula membanding-bandingkan di antara dia dengan jiran. Jiran dapat macam-macam, dia dapat gelang getah je. Jaga ibu. Wal markabul hani', apa dia yang keempat? Iaitulah kenderaan yang bagus. Ini tuan-tuan. Tadi ustaz-ustaz kata saya beli kereta Mercedes ni bukan sebab saya nak menayang, nak bermewah, tak. Tapi supaya senang pergerakan saya, nak pergi pengajian yang jauh-jauh ni senang. Saya ada kereta yang baik, kereta yang elok ni, saya sampai tepat pada masanya. Pernah dengar tak ustaz macam ni? Tuan-tuan, bila penceramah datang, ustaz datang, kita kata mak kereta Harrier, mak kereta Lexus, mak Mercedes yang baru tu. Ini ustaz mewah ni, ini ustaz. Bukan masalah nak bermewah, nak menayang ustaz-ustaz ni. Tapi berdasarkan kepada hadis ini, wa markabul ani, ini apa dia? Dan kenderaan yang baik, supaya hati ni akan jadi bahagia. Kalau tak, dia sumpah serana, bercakap benda-benda yang qaulun azab, perkataan yang jahat, dia akan menyebabkan tidak bahagia. Tambah isteri pula numpang kereta buruk tu. Contoh, sampai tengah jalan mati enjin. Bila mati enjin, suami pun pergi buka bonet, tengok bonet depannya, tengok apa benda ni. Dia pun tak tahu, macam tikus baik labu, lagi hancur kereta tu. Bila dia pun tak tahu ni, hati ni dah bengang ni. Telefon pula pomen kata tunggu kejap, awak sibuk di bengkel ni, kalau nak awak datang dalam 2 jam lagi. 2 jam, bayangkan. Masuk balik kereta ni, masa tu tengah hari buta, panas, peluh melejeh-lejeh, kata orang Perak. Masuk balik dalam kereta ni, isteri tambah lagi penyedap secukup rasa. Isteri kata, bang, buat apalah simpan lagi besi buruk ni bang, oi. Apa abang beli besi borong ni? Abang besi borong ni kalau timbang kaki dekat klaim botol pun tak ada gamaknya. Tuan-tuan, bengang dah isteri cakap macam tu. Lepas tu isteri salihah ni, bila suami masuk je dalam kereta balik dengan peluh-peluh lejeh-lejeh tu ibu-ibu,
pegang tangan suami, Nabi bagi panduan ya. Pegang tangan suami, bang, jangan marah bang, sepenat bang. Alamak bang, nak macam mana kereta kita macam ni bang, tak ada rezeki kita nak pakai kereta yang lebih elok bang kan. Sabar abang ya, sabar. Abang nak air? Abang, suami yang nak jadi Incredible Hulk, nak terbalikkan kereta ni tak jadi. Pasal apa? Pasal isteri ni yang baik. Okey, apa okey, jangan marah. Balik pula rumah, tiba-tiba dapat pula jiran yang jahat ni tadi. Jiran pun kata, "Hai, peluh-peluh nampak? Kereta rosak lagi kan? Campak Sungai Kinta lah." Ni nak kena ni. Jaga. Sebab itu kenderaan ini juga merupakan punca perselisihan. Jadi ibu, biar kita beli yang lama ke, yang kecil ke, yang buruk ke, asalkan elok. Kalau tak elok, rosyaknya ni keluar maki hamun, bodohnya kereta. Iya, kereta nak bakar karang, nampak? Bila rungutan ni keluar, hati itu tidak bahagia. Kata ulama, inilah yang diberi panduan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kesimpulannya, biar suami tak handsome, biar isteri tak lawa, asalkan akhlaknya baik, bahagia insya-Allah. Ini yang disebut tak handsome tak apa, asalkan kaya, kita tukar. Tak handsome tak apa, asalkan berpegang pada agama, insya-Allah bahagia. Rumah tak besar tak apa, asalkan selesa kita boleh beribadah di dalamnya. Jiran, ya, jiran tak ramai tak apa, asalkan yang ada sebelah kita itu jiran yang baik, soleh, berkualiti. Buat apa jiran ramai-ramai tapi menyakitkan hati? Apa lagi? Kenderaan buruk, kenderaan kecil, kenderaan murah pun tak apa, asalkan boleh berjalan. Ya, takut kenderaan yang tak boleh berjalan, apalagi jiran yang jahat, apalagi ya, rumah yang tak ada Islam di dalamnya, tak buat solat di dalamnya walaupun besar, suami isteri yang handsome gila, hidup mancung macam Pakistan, hidup mancung macam Hindustan, tapi kalau perangainya jahat, tidak bahagia. Percayalah tuan-tuan, ada orang nak cari isteri lawa-lawa, biar bila isteri tu lalu depan orang ramai, julin mata orang tengoknya. Ada orang nak macam tu. Tapi tuan-tuan, bapa-bapa, isteri yang lawa ni tak boleh kita pegang, tak boleh kita sentuh. Pasal apa? Dia nak menjaga kecantikan dia. Tak bahagia. Ibu-ibu nak suami yang handsome, suami yang handsome, suami yang macam kacukan orang putih, macam orang Britain. Tu yang ada orang kata, "Ustaz, ada seorang hamba Allah." Ni bukan mengumpat, dia menyampaikan pada aku. Bila bapak dia tanya, "Kamu idak ke nak kahwin?" Apa kata budak perempuan ni, "Ustaz, saya kenal bapak dia dan saya kenal anak dia ni." Budak perempuan ni kata apa? "Malaysia man is not my taste." Apa kata dia? "Jejaka Melayu bukan taste aku." Bapa kata, "Kamu nak kahwin dengan siapa pula?" "Nak kahwin orang putih." Lepas tu yang tak syoknya, yang tukang nyampai tu pula, ada pula komen dia pula. Dia kata, "Ustaz, kalau yang cakap not my taste, nak orang putih tu, muka rupa orang putih tak apa Ustaz. Tapi muka Ustaz dengan kulitnya rupa beras terbakar." Tentara mati Allah, biarlah beras terbakar ke, apa ke, negro ke, ya, bibir tebal ke, hidung besar terowong kola kansa ke, yang penting sahibatuddin. Ingat ya, dia orang yang memahami agama. Kalau perempuan sahibatuddin, kalau lelaki sahibuddin, orang yang faham agama, tahu hukum hakam, walaupun ia tak lawa, tak handsome,
dia tetap membahagiakan kita. Wallahu alam bisawab. Saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada hari ini dapat memberi penjarahan kepada kita bersama. Terima kasih kepada Abu Bakar Osman dan juga Abang Zain Hasan yang buat live pada malam ini. Tuan-tuan boleh lihat balik dalam page audio kuliah dan page kuliah, boleh tengok nanti sebagai orang kata pengulangan, insya-Allah. Marilah kita berdoa bersama kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqimin, as-salimin, syuhada'i was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala khususan min biladina Malaysia, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana ila alladhina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.